Rahmah jadi isteri Nabi Ayub. Allah. Nampak tak berangkai dia? Ingat ke tak ni rangkaian ni? Benda tu the whole sebenarnya dia tangkuk senang saja, tapi sebab kita tak biasa tak apalah. Malam ni pecah. Inilah dia punya salah silah dia sikit-sikit saja. Okey, Ayub. Bila sebut Ayub, Ayub ni nabi. Anak dia pun nabi. Anak Nabi Ayub siapa? Anak Nabi Ayub siapa? Rahmah ni jalur Nabi Yusuf. Nabi Ayub tidak. Nabi Ayub kahwin dengan Rahmah dapat anak Nabi. Nabi hak paling sikit disebut dalam Quran 2 kali. Nabi apa? Zulkifli. Zulkifli anak Nabi Ayub. Zulkifli anak Nabi Ayub. Zulkifli bin Ayub, Ayub bin Amush. Amush bin Tawah. Tawah bin Rum. Siapa jadi bapa Rum tadi? Ingat lagi? Adik-adik Nabi Yakub, Rum bin Aish. Aish ni lah. Aish bin Ishaq. Maksudnya jalur tu sampai sini juga. Hak lain-lain kita duk bincang tadi jalur Nabi Yakub. Rupa-rupanya dia campur sini Rahmah campur Ayub, Ayub bin Amush, Amush bin Tawah, Tawah Ru'aish, dia balik sini pula. Maksudnya masih jalur Nabi Ishaq. Okey, Zulkifli ni lah. Okey. Boleh padam? Snap dulu, snap. Okey, kita ambil tadi. Peta dulu. Mesopotamia. Kita sebut bawah Mesopotamia tadi ada kerajaan Sumeria. Yang terkenal kerajaan Sumeria kita belajar sejarah tingkatan 4-5 dulu apa? Raja yang ada kod Hamu. Tak ingat Hammurabi? Takkan tak ingat kod Hammurabi? Raja Hammurabi ni antara hak terkenal lah. Ke ramai tak lulus sejarah? Minta maaf saja ya. Sumeria, Akkadia. Jadi dikatakan isteri Nabi Ibrahim nombor 3 tu, Kontura tu, daripada kerajaan Akkadia lah. Maharaja Sargon, bapak dia. Maharaja Sargon 1. Okey. Ada lagi Assyria, Kaldea, Babylon, Aram ataupun Amorit. Amorit bukan Amore. Amore tu masdo do, Amore jadi re, minami jadi mi, bukan Amore tu. Okey, Aram. Baik. Assyria ni, tadilah saya kata Assyria Empire tu. Dia kat sana ni. Di sinilah ada kota Nineveh tu. Nineveh Nabi apa tadi? Tadi awal-awal duduk atas meja tadi. Duduk cerita Nineveh tu tempat Nabi Yunus ibnu Matta kan? Yunus ibnu Matta. Okey. Sebelah ni, inilah Aram punya ni. Aram. Sebenarnya Aram lah ni, situlah Dimash. Aram tu Dimash lah ni, Damsyik. Duk bergolak lah ni. Duk bermandi darah lah ni. Inilah kawasan dia. Bangsa Aramia. Jadi Nabi Zulkifli, Nabi Ayub duk kawasan ni lah dulu. Nabi Zulkifli, Nabi Ayub, Nabi Ilyas ke Ilyasa? Sebab seorang tu duk atas ni. Lubnan lah ni. Lubnan Ilyas ke Ilyasa? Ilyasa Lubnan ke Ilyas Lubnan? Yang Lubnan ialah Ilyas. Sini Ilyasa. Jadi Ilyasa ada, Zulkifli ada, Ayub ada. Ni.
Tahu tak apa ada kat sini? Dulu, okey saya perbesarkan. Ni kan katakan Aramia dulu 3000 sebelum Masihi. Tapi 1000 sebelum Masihi, satu kawasan ni 1000 sebelum Masihi, ini adalah kawasan suci. Ada satu tempat di Damsyik tu, satu kawasan suci 1000 sebelum Masihi. Sebab di situ mereka puja satu dewa, nama dewa Haddad. Dewa tu nama Haddad bererti dewa badai. Dewa badai gabung dengan dewa petir. Tak ada terlibat dengan unsur-unsur pedang setiawan. Okey, faham tak saya sebut pedang setiawan tu? Biasa pedang setiawan tak? Haddad 1000 sebelum Masihi. Mereka ada kuil. Kuil suci di sini. Kuil tu, nama dia ialah Kuil Haddad bagi dewa badai ataupun dewa petir. Kemudian, tempoh 1000 sebelum Masihi nak masuk 1 Masihi tu, di sinilah berlaku 1000 tahun tempoh dewa pula dah. Kuil ini berada 1000 tahun. Maksudnya 1000 sebelum sampai 1000 tahun, 1000 sebelum jadi 1 Masihi. Awal 1 Masihi, kawasan ni dijajah oleh Byzantium Timur. Tahu Byzantium Timur? Romawi Timur lah. Sebab dulu di Palestin dulu, Palestin tu kerajaan besar zaman Nabi. Zaman Nabi apa kerajaan besar? Hak raja campur Nabi siapa? Nabi Sulaiman tu anak bapa Daud. Zaman Nabi Daud dulu, okey. Zaman kejatuhan dia 586 hingga 5 lebih kurang 532 ataupun 539 lah lebih kurang. Ni zaman Babylon serang. Ni kerajaan di Palestin masa orang Israel pegang. Babylon serang. Ini tempoh dia. Habis Babylon serang, siapa pula serang? Parsi serang. Kena serang lagi. 332 sampai 69 sebelum Masihi, Yunani pula. Lepas itulah 1 Masihi kita anggaplah sebagai tarikh lahir Nabi Nabi Isa lah. Jadi zaman ni Byzantium Timur menguasai kawasan ni. Dan Byzantium Timur ni, agama yang dia bawa ni agama apa? Byzantium Timur. Dia mari sini baru dia kenal Kristian. Depa ada agama Hellenistik. Hellenistik ni lebih banyak kepada pemujaan dewa. Hak ni lah yang panggil Greek Timur tu. Dewa apa? Zeus, Apollo, Hercules, Athena, Saturn, Jupiter. Jadi pada zaman ni mereka bina satu kuil yang nama dia Kuil Temenos. Kuil Temenos, dalam kuil ni ada patung Jupiter. Tuhan Jupiter, salah satu Tuhan dia. Walaupun rangkaian Trinity dia sebenar, siapa? Rangkaian Trinity agama Hellenistik apa dia? Apollo, Zeus, perempuan Athena. Ada satu bandar lah ni nama Athens di Itali kan? Ni Trinity dia. Kalau Yahudi Zionis, apa Trinity dia? Yahweh, Sephiros, Sheshina. Ni Trinity Yahudi hak Zionis, hak aliran Kabalah ni, hak nak kait dengan Illuminati hak ni. Kalau Mesir kuno, Horus, Isis, Osiris. Kalau Hindu, Brahma, Shiva, siapa? Vishnu.
Buddha? Buddha apa? Gautama Buddha. Dia panggil Buddha apa? Buddha paling tinggi lah. Gautama. Lepas tu Buddha Amitabha. Tak ada ketibak dengan Amitabh Bachchan. Amitabha dan akhir sekali Maitreya. Okey. Apa lagi? Kalau Kristian, Tuhan Bapa, Ruhul Kudus, Tuhan Anak. Okey, ni sampingan. Okey. Kuil Temenos ni ada Jupiter. Kuil Temenos ni luas dia 385 kali 305 meter. Besar ke kecil? Besar ke kecil? Besar. Jadi bertahan sampai 4 Masihi. Bila sampai 4 Masihi, Kristian tengah naik kan? 4 Masihi dah ni. 4 Masihi, Kristian tengah naik. Jadi bila Kristian naik, bukan 4 Masihi sebenarnya, abad keempat ni, silap ni. Ni pun abad pertama. Bukan 1 Masihi. Abad pertama Masihi, abad keempat. Bila masuk abad keempat ni berapa ratus tahun? Abad keempat Nabi Isa dah diangkat ke belum lagi? Nabi Isa bayangkan 1 Masihi, Allah angkat dia umur 33 Masihi. Dah berlalu ke dah lepas dah? Sebelum ke selepas? Selepas banyak dah Nabi Isa Allah angkat dah. Baik. Di sinilah kuil Temenos roboh. Bila kuil Temenos roboh, didirikanlah gereja. Kan abad keempat ni zaman Kristian, didirikan gereja. Gereja ni sebenarnya nak letak nama lain. Tiba-tiba waktu mereka duk gali-gali kawasan ni, mereka jumpa satu benda penting. Apa agak-agak dalam tu? Benda penting tu di bawah ni dikatakan adanya kepala Nabi Yahya. Kepala Nabi Yahya duk bawah tempat ni. Betul ke kepala Nabi Yahya? Itu anggapan mereka. Okey, tak ada kisah. Bila kepala Nabi Yahya, mereka ambil tu, bila siap kuil ni, mereka makamkan di satu tempat, muliakan kepala Nabi Yahya tu, lantas dia tukar jadi gereja, asal nak letak nama lain, gereja John the, apa gelaran? Baptist. John the Baptist. John the Baptist merujukkan Nabi Yahya alaihi salam. Kepala dia ada di sini. Berlalu masa lama, barulah sampai 563 Masihi. Nabi lahir berapa? 20 April 571. Nabi lahir, Nabi wafat 622. Maksudnya zaman Nabi ke zaman 653? Zaman Nabi ke zaman siapa ni? Agak-agak zaman Abu Bakar ke zaman Umar? Nabi wafat 622, ni 653. Agak-agak zaman Abu Bakar ke zaman Umar? Zaman perluasan empayar zaman Umar. Jadi datanglah panglima-panglima Islam menakluki kawasan Dimash, termasuk kawasan ini. Termasuk kawasan ni. Jadi sini sebenarnya, tengok betul-betul ya. Dia ada 7 pintu masuk. Okey. Pintu 1, pintu 2, pintu 3, pintu 4, pintu 5, pintu 6, pintu 7. Okey. Sini dia panggil apa? Bab Al-Jabiyah. Bab Al-Jabiyah. Jabiyah. Okey. Yang kedua bab apa? Bab As-Saghir. Sini dia panggil Babul Kisan. Sini dia panggil Babul, nanti saya. Sini Babul Faradis 67. Sini Babus Salam. Bukan bab salam Nabi Mekah sini dia panggil Babut Toma.
Bila sini babul tama, sini dia panggil babul faradis, babul soghi, babul jabiyah. Dia ada satu lagi pintu nanti Sat. Water terus, orchard gate. Okey, biar dulu ni ya. Okey, tengok. Yang tentera Islam dah kepung, sini. Babus salam dengan bab kisan. Okey. 5 pahlawan Islam. 5 pahlawan Islam kalau masuk ikut ni Babu Syarqi, pintu timur. Babu Syarqi pintu timur yang masuk Khalid Al-Walid. Yang masuk Babu Saghir adik-beradik Muawiyah. Siapa adik-beradik Muawiyah? Yazid. Abu Sufyan tu bapak dia. Muawiyah bin Abu Sufyan, Yazid. Yazid bin Abu Sufyan masuk ikut Babul Jabiyah ni sahabat yang nama Abu Ubaidah Al-Jarrah. Abu Ubaidah, betul dah, Abu Ubaidah Al-Jarrah. Yang masuk ikut Babul Faradih ni sahabat nama Syurahbil bin Hasanah, pahlawan besar ni. Ikut Babul Tama Amru bin Al-As. Okey. Yang ni Babul Jabiyah ni dipanggil Water Truce Gate, ini dipanggil Orchard Gate, ini dipanggil Small Gate, ini dipanggil Babul Thomas. Thomas ni nama orang. Biasalah nama orang Kristian kan, Thomas. Okey. Bila masuk sini, mereka dapat tempat tadi. Akhirnya sini dah ada gereja. Gereja tadi kan sebelum tu, John the Baptist. Bila Islam dapat, dia bagi 2. Hak sebelah timur tu untuk Islam guna buat masjid, hak di sebelah barat orang Kristian. Sebab dalam agama kita, walaupun kita menang, kita tidak diajar dan dianjurkan untuk meruntuhkan rumah ibadat. Jadi duk belah 2. Beza dia satu dinding saja. Maksudnya belah ni keting loceng, belah tu Allahu Akbar Allah, Allahu Akbar Allah. Ingat bukan bukan sekejap, 70 tahun. 70 tahun. Akhirnya Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik minta kepada Pedri dan orang-orang Kristian, Islam nak semua ni, kamu akan diberi tanah yang luas di kawasan Babut Tama ni, nak bina gereja, binalah saat mana pun. Dengan syarat, hak ni kami nak, kamu pergi beralih dekat kawasan Babut Tama. Islam ambil. Buat hak lain, ukuran dia 150, 100 ke lupa. Kalau ada siapa boleh perbetulkan ni tak ingat. Lebih kurang itulah. Jadi kepala tu duduk mana? Kepala Nabi Yahya tadi. Duduk dalam ni jugalah. Sebab itulah Pop Vatikan hak dulu pos selalu melawat sini. Sebab dalam ni ada apa? Bukan nak melawat masjid sangat. Dalam ni ada apa? Ada kepala Nabi Yahya. Sebab orang Kristian cukup sinonim dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa. Jadi dibinalah masjid. Sampai hari ni masjid ni ada 3 menara. Menara pengantin, Menara Quebec Bay, satu lagi yang paling penting. Inilah dikatakan Menara Putih. Dalam hadis sebut inilah tempat Nabi Isa akan turun di akhir zaman kelak. Inilah tempat dia. Asal dulu kawasan Aramia, kemudian 1000 sebelum Masihi duduk di Dewa Hadad, Dewa Betir, Dewa Batai. Kemudian masuk abad keempat, dia dapat gereja John the Baptist. Lepas tu 653 tu baru dapatkan Islam. Sekarang itulah Masjid Dimash. Masjid bermenara putih. Dalam hadis sebut Nabi Isa akan turun di situ. Itulah. Tempat wallahu alam, tapi masjid tu masjid dia panggil Masjid Umayyah dengan Masjid Menara Putih. Sebelah tu ada kubur Salahuddin Al-Ayyubi. Kubur Salahuddin Al-Ayyubi. Okey. Itu sejarah. Tapi betul ke kepala tu kepala Nabi Yahya? Nabi Yahya mati dibunuh kah?
Betul, Nabi Yahya mati dibunuh. Nabi Zakaria pun mati dibunuh. Yahudi lah bunuh. Nabi Isa Yahudi juga bunuh. Yahudi bunuh Nabi Isa, sedangkan Nabi Isa Bani Israel. Dia pun Bani Israel. Pasal apa dia jadi jahat sangat? Sini. Siapa raja yang serang kerajaan Yahudi dulu? Bukhtansor. Ataupun dalam buku sejarah disebut Nebukadnezar. Nebukadnezar itu Bukhtansor lah, ni bahasa Arab. Okey, sebelum terlupa, snack dah. Snack dulu, nak padang ni. Okey. Nak pergi ke situ, kita kena perlu tengok Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman, umur dia berapa? 100 tahun. Umur dia 100 tahun. Dia ni 1063 hingga 963 sebelum Masihi. 100 tahun. Allah sebut nama Nabi Sulaiman berapa kali 21 kah? Okey. Nabi Sulaiman. Sulaiman ni anak siapa? Anak Daud. Daud Allah sebut 18 kali, sama dengan tok dia Nabi Yakub. Yakub pun Allah sebut 18 kali. Okey, Daud bin Isya. Isya bin Uwaibid. Uwaibid bin Boaz. Boaz bin Salmon. Okey. Uwaibid bin Boaz, Boaz bin Salmon, Salmon bin Hashum. Hashum bin Aminabat. Betul ke saya ajar Aminabat tu? Aminabat, okey. Satu sebelum terlupa, Aminabat ni, anak dia ada perempuan. Aminabat lelaki, anak dia perempuan. Anak dia perempuan kahwin dengan Nabi Harun. Isteri Nabi Harun tu, jalur ni, anak perempuan kepada Aminabat sebelum kita terlupa. Lepas tu Hashum bin Aminabat, Aminabat bin Aram. Aram bin Hashrun. Hashrum bin Aram, bukan Hashrum bin Aram, Hashrum bin Farish. Hashrum bin Farish, Farish bin Rahba'am. Rahba'am anak Nabi Sulaiman. Yahuza lah. Yahuza anak siapa tadi? Yakub. Ni. Ni lahir keturunan Yahuza pula, tepi Lewi tadi. Jadi Nabi Sulaiman dengan Nabi Daud ni jalur dia. Yahuza. Dulu di Palestin, kerajaan atas dia panggil kerajaan Israel Utara. Ni dia panggil kerajaan Yahuza. Ataupun disebut Judah tu inilah. Okey. Yang sokong kerajaan ni Yahuza dengan Bunyamin, keluarga 12 tu. Yahuza dengan Bunyamin. Hak baki lagi 10 lagi, semua sokong kerajaan ni. Dua-dua ni hak anak-anak Nabi Yakub juga. Dua-dua ni hak anak Nabi Yakub. Tapi hak Israel Utara hak atas tu 10 keturunan anak Nabi Yakub, hak bawah ni selain pada 10 tu Yahuza dengan Bunyamin. Okey, hak Raubin, Syami'un, Izaka, Zabulun semua sokong hak ni. Jadi hak di bawah ni ibu negara dia nama Urshalim. Urshalim orang sebut hari ni apa? Jerusalem. Okey, tu ibu negara dia. Hak atas ni ibu negara dia Nablus. Pernah dengar kan berita-berita disebut Nablus? Ni ibu negara dia. Hak atas ni anak Nabi, lepas Nabi Sulaiman meninggal, anak dia yang nama Rahba'am. Hak bawah ni jaga Yarba'am. Dua-dua ni anak Nabi Sulaiman lah. Rahba'am dengan Yarba'am. Jadi zaman ni bila dah makin lemah, inilah start tahun dia lemah ni.
586 tu Bukhtansa tu masuk serang. Jadilah orang-orang Yahudi ni pelarian. Lari tempat macam-macam, cari perlindungan. Antaranya orang Yahudi ni dia tak lari, dia bukan lari suka hati. Dia lari ada agenda, dia lari ada perancangan. Salah satu tempat yang paling penting ialah dia nak lari. Mereka baca Taurat. Dalam Taurat akan lahir Nabi akhir zaman. Salah satu kumpulan kita akan menempati kawasan Tanah Arab itulah. Jadi mereka duduk di mana? Mereka duduk di Madinah itulah. Sebab tu kalau kita tengok Madinah ni, Madinah Mekah ni, kaum Jurhum, kaum Amalikah, kaum Yaman. Ni, tapi pasal apa tiba-tiba Nabi berhijrah? Ada Yahudi Bani Qainuqa, ada Yahudi Bani Nadir, ada Yahudi Bani Ghatfan, ada Yahudi Bani Qainuqa, ada Yahudi Bani Quraizah. Mai ikut mana? Masa ni dah. Sebab dalam kitab pun dah ada dalam Taurat Nabi akan berhijrah satu tempat nama bumi Taibah. Taibah tu bumi Madinah. Mereka dah prepare awal-awal lagi. Bukan untuk beriman tapi untuk lawan Nabi ni. Standby dah. Mereka faham itulah sebab Allah ni murka pada orang Yahudi. Dia tahu tapi dia tak mau beriman. Orang Kristian ni dia bodoh, dia kena tipu, dia lebih pada ibadat. Dia ibadat suka orang Kristian. Tapi dia tu buat bid'ah dalam ibadat. Dia mereka-reka. Hak Nabi Isa tak suruh dia buat ni. Hak Nabi Isa suruh sembahyang, Nabi Isa suruh puasa, dia tak buat. Dia pergi buat macam-macam. Hak Yahudi pula, dia tahu benda tapi dia tak mau beriman. Okey. Ada 300 orang alim ulama. Dalam ni juga ada katakan beberapa orang Nabi. Ada setengah riwayat kata Nabi Daniel pun duduk dalam ni. Kata riwayat lah. Jadi dibawa ke mana 300 orang ni? Dibawa ke Babylon. Dibawa ke Babylon. Mereka tahu orang-orang Yahudi cukup kuat berpegang dengan Taurat. Dan di Babylon inilah 300 orang ini dipaksa untuk mentafsirkan Taurat, bukan lagi menggunakan perantaraan wahyu, tapi ini. Maka lahirlah kitab Talmud. Nah dengar? Talmud ni lah yang digunakan oleh Yahudi Zionis dan presiden-presiden Amerika sekarang untuk dibaca. Hak ni bukan panduan wahyu ni, dia memanglah tafsiran bagi Taurat tapi kepala otak. Kepala otak siapa? Bukhtansa dengan orang-orang arahan dia supaya 300 orang ni buat ni. Ni dah dia panggil Talmud. Lepas tu balik. Sebab tu Talmud ada dua, Talmud Babylon dengan Talmud Palestin. Ada Talmud Palestin. Dikemas kini pula di Palestin. Kemudian, hak ni lah hak jadi jahat ni. Lepas pada tu, hak terpengaruh dah dengan Talmud cara jahat ni, hak ni lah jadi Yahudi jahat ni. Yahudi ni lah yang berpakat dengan Maharaja Rom waktu Nabi Isa ni. Nak suruh bunuh Nabi Isa, geng-geng Yahudi hak ni lah. Bila Nabi Isa duk ceramah, Nabi Isa duk seru, Nabi Isa duk dakwah, Maharaja, aku tengok kalau kamu biarkan Isa tu sikit lagi, dia akan rampas kedudukan kamu tu. Dia dah ramai pengikut tu. Dia pergi cucuk. Tujuan dia nak suruh bunuh siapa? Nak suruh bunuh Nabi Isa. Dia cucuk Maharaja Rom. Maharaja Rom bimbang kedudukan dia. Dia bunuh Nabi Isa. Siapa yang cucuk? Yahudi. Dia tu Bani Israel juga. Pasal apa dia nak suruh bunuh Nabi Isa? Sebab Yahudi, dia sudah terpengaruh dengan satu benda. Talmud dan aliran Kabbalah tadi. Aliran Kabbalah ni datang daripada zaman Nabi Sulaiman. Zaman Nabi Sulaiman inilah banyaknya ahli-ahli sihir dan kitab-kitab sihir. Mereka duk belajar dah. Mereka gabung dengan ilmu tu, mereka ada ritual setan, ritual penyembahan iblis. Jadi mereka nak bunuh Nabi Isa. Sebab mereka duk tunggu akhir zaman ialah the false Messiah, juru selamat dia yang sebenar. Siapa? Raja Yahudi. Dajjal. Dia nak tunggu Dajjal. Penyelamat yang sebenar bagi Yahudi Zionis, Yahudi hak jahat, Dajjal. Dan dia pun baca Taurat dan Injil. Dia juga baca Al-Quran. Hak bunuh Dajjal siapa?